Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah bertemu lagi kita dalam majlis pembacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah. Semalam kita telah pun melihat tentang biodata ringkas Al-Imam Al-Bukhari yang beliau telah berkhidmat kepada pembacaan dan juga pada penghasilan, pengumpulan kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dimuatkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau akhirnya telah meninggal dunia pada malam hari raya Aidilfitri tahun 256 Hijriah, yang ketika itu adalah malam Sabtu, yang keesokan harinya adalah hari raya Aidilfitri tahun 256 Hijriah di satu tempat yang bernama Khartank, yang mana Khartank adalah salah satu perkampungan yang terletak di Samarkand, dan hari ini pusara beliau berada di negara Uzbekistan. InsyaAllah pada hari ini kita akan mula membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dengan memohon keizinan daripada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita dalam memahami kitab ini biiznillah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-imam al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu telah memulakan kitab sahih beliau agak berlainan dengan kitab-kitab karangan para ulama yang lain, iaitu beliau hanya mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa beliau mendatangkan mukaddimah yang ditulis dalam memperkenalkan kitab ini kepada kita serta tujuan mengapa beliau menghasilkan kitab ini. Dan kitab-kitab yang lain biasanya sebagai contoh Sahih Al-Imam Muslim, Al-Imam Muslim menulis mukaddimah sebelum beliau mendatangkan hadis yang dimuatkan di dalam kitab sahih beliau. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu hanya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan terus beliau menyatakan babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Lalu beliau terus mendatangkan hadis pertama daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang kita semua mengenalinya dengan nama hadis niat, iaitu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi berlaku sedikit perbincangan di kalangan para ulama, mengapa Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu tidak menulis mukaddimah beliau di dalam kitab ini. Sebaliknya yang terus menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau menceritakan bagaimana bab dalam menceritakan bagaimana penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya beliau terus mendatangkan hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan dengan niat. Lalu sebagian para ulama menyatakan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu tidak menulis mukaddimah di dalam kitab ini kerana beliau menulis kitab ini dengan gaya penulisan surat kepada seseorang. Di dalam kita menghasilkan surat kepada seseorang, kita memuji Allah dan terus kita menulis apa yang kita inginkan, terus kepada isi yang diinginkan.
Maka Al-Imam Al-Bukhari, sebagian para ulama berpendapat, beliau menghasilkan kitab ini seakan-akan beliau ingin menyatakan bahawa kitab ini adalah merupakan satu surat, satu warkah yang diutuskan kepada beliau untuk dibaca oleh para penuntut ilmu yang ingin mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kitab ini ditulis bukan atas dasar seakan-akan dia sebagai satu kitab, sebaliknya hanya sebagai satu warkah, sebagai satu surat yang diutus daripada beliau kepada para ulama dan kepada para penuntut ilmu Islam. Maka beliau mendatangkan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan terus beliau menyatakan tujuan beliau menghasilkan kitab ini. Dan sebagian para ulama mengkaji juga, lalu mereka berpendapat bahawa Al-Imam Al-Bukhari sebenarnya sudah menyatakan tujuan kitab ini ditulis, iaitu dengan yang pertamanya beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai alu-aluan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan terus beliau menyatakan bab yang pertama, iaitu bab dalam membicarakan tentang bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendatangkan pula hadis yang pertama, bukan terus kepada tentang cara wahyu turun kepada Nabi, sebaliknya beliau terus mendatangkan tentang hadis innamal a'malu binniyat sebagai satu simbolik bahawa beliau ingin menghasilkan satu karya di dalam menceritakan tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, iaitu wahyu dalam bentuk hadis. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam dua bentuk. Wahyu dalam bentuk Al-Quranul Karim dan wahyu dalam bentuk ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, Nabi berkelakuan, Nabi melakukan itu dan ini. Dan semua perbuatan Nabi itu pada hakikatnya adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila perkara tersebut dinyatakan oleh beliau di dalam tajuk ini, beliau menyatakan pula hadis yang pertama, iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, untuk menyatakan bahawa kitab ini ditulis adalah semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang soleh itu akan menyebabkan kita akan dapat mengetahui kenapa kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ini di antara apa yang pernah disebutkan oleh para ulama di dalam menyatakan apakah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus kepada bab dalam menyatakan tentang wahyu, dan terus beliau mendatangkan hadis tentang niat. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu wa ardahu menyatakan di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan ayat dalam menceritakan apa yang saya sebut tadi. Kata beliau, balil gharadu minha al-iftitahu bima yadullu ala al-maqsud wa qad saddara al-kitaba bitarjamati bad'il wahyi wa bil hadithid dalli ala maqsudihi al-mustamil ala anna al-amala dairun ma'an niyyah faka'annahu yaqul qasadtu jam'a wahyi sunnah al-mutalaqi an khairil bariyah ala wajhin sayazharu husnu amali fihi min qasdi wa innama likulli imri'in ma nawa. Seakan-akan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seakan-akan Imam Al-Bukhari di dalam menyatakan Bismillah dan bab yang beliau nyatakan iaitu bab cerita tentang wahyu, dan didatangkan pula tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari ingin berkata kepada kita, saya berkeinginan untuk menghimpunkan wahyu dalam bentuk sunnah yang diambil daripada sebaik-baik makhluk Allah, itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, berdasarkan satu cara yang kamu akan mendapati bahawa begitu indahnya cara dan tindakanku dalam menghasilkan karya ini daripada niatku yang saleh, niatku yang kulakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ringkasan yang beliau tulis ini sudah dapat difahami kitab ini ditulis untuk memperkenalkan manusia tentang wahyu
dalam bentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah dalam pertemuan keesokan hari kita akan mula menghuraikan apa erti Bismillahirrahmanirrahim dan apakah yang berlaku seputar kenyataan beliau. Kenapa beliau tidak mengucapkan Alhamdulillah? Kenapa hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kita akan bertemu keesokan hari biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.